الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan rahmatnya. Allah pilih kita menunaikan kewajipan solat maghrib berjemaah. Allah pilih kita berada dalam majlis ilmu dan sama-sama kita berniat iktikaf. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita menyambung lagi daripada ringkasan Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab mentaati pemimpin dan hal-hal berkaitan dengan kepimpinan. InsyaAllah pada malam ini kita membicarakan hadis mengenai tidak bolehnya meminta jawatan dan juga tidak boleh diberikan jawatan itu kepada orang yang lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in summa aqulu bi sanadin muttasil summa qala an Abi Dzarr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzarr inni araka dha'ifa wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yatimin. Daripada Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzarr, sesungguhnya saya melihatmu sebagai seorang yang lemah. Sesungguhnya saya mencintai kebaikan bagimu sebagaimana saya mencintai kebaikan bagi diri saya. Janganlah sekali-kali kamu menjadi pemimpin meskipun terhadap dua orang. Dan janganlah sekali-kali kamu menguruskan harta anak yatim. Hadirin yang berkasihan, hadis ini Rasulullah nak menjelaskan bahawa tidak boleh diberikan jawatan kepimpinan itu atau jawatan pemimpin itu kepada orang yang lemah. Kepada orang lemah. Sekalipun dia seorang yang saleh ataupun sekalipun dia seorang yang baik sangat. Abu Dzarr Al-Ghifari ini dari segi sudut ketokohannya dia adalah seorang ahli sufi ataupun seorang ahli yang membersihkan diri yang begitu hampir, yang begitu orang kata hebat dia dari segi kesufian dia. Dari segi orang-orang yang duduk dalam bidang sufi. Abu Dzarr Al-Ghifari, dia tidak menyimpan harta. Abu Dzarr Al-Ghifari ini dia tidak menyimpan harta. Bagi dia menyimpan harta itu salah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, pada hari dikumpulkan emas dan perak itu nanti akan disereka orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak itu. Tapi ayat itu sebenarnya merujuk kepada zakat. Tetapi Abu Dzarr Al-Ghifari tidak mahu mengambilnya. Mengambil harta bimbang dengan ayat itu. Begitu juga Abu Dzarr Al-Ghifari ini, dia adalah orang yang sangat, orang kata, tawadhu, sangat merendah diri, sehingga dia tak suka kalau satu masa nanti dia meninggal dunia di tempat yang orang kenal dia. Dia tak suka. Jadi kerana dia tidak mahu ada orang menganggap dia sebagai mulia. Dia adalah hamba Allah. Kedudukan dia ni, walaupun dia soleh sangat, bagus sangat, tetapi dari sudut yang lain, iaitu sudut pentadbiran.
sudut pengurusan. Dalam sudut-sudut itu, Nabi melihat Abu Zar ni seorang yang lemah. Lemah dari segi pengurusan lah. Ini disebabkan dia sibuk dengan zikir dia, sibuk dengan kesufian dia. Jadi dia agak lemah dari sudut pemerintahan ataupun menjalankan tanggungjawab. Maka Rasulullah SAW sebut, inni araka da'ifa. Saya melihat engkau, wahai Abu Zar, adalah orang yang lemah dalam sudut pengurusan. Bukan sudut ibadah, bukan sudut orang kata jaga diri jadi orang soleh. Yang itu memang dah terbukti. Abu Zar seorang yang sangat hebat dalam sudut itu. Tetapi pemerintah ini dia perlu mengurus dengan baik. Dia perlu merancang, mengurus, mentadbir dengan betul dan dengan tegas. Agak tak sesuai bagi orang-orang yang lemah dalam pengurusan, dalam ketegasan dan sebagainya menjadi pemimpin. Maka Nabi kata, inni araka ba'ifa, aku melihat engkau itu lemah dari sudut pengurusan. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku cintakan kau itu macam aku cintakan diri aku. Maksudnya aku sukakan kebaikan. Jadi aku tak mahulah dengan sebab engkau menjawab satu jawatan dan dengan sebab orang kata kurangnya arif engkau dalam bab pengurusan, nanti engkau akan diseksa oleh Allah dengan perkara tersebut. Maka aku cintakan kau sebagaimana aku cintakan diri aku tak mahu kau terjebak dalam perkara yang boleh menyebabkan kau terjerumus kepada penyesalan disebabkan jawatan. Dan aku mencadangkan ataupun aku sebutkan kamu ni kata, jangan sekali-kali kamu bercita-cita nak jadi pemimpin walaupun ke atas 2 orang. La ta'ammaranna ala sunaini. Jangan kau ada rasa cita-cita nak jadi pemimpin walaupun pemimpin kepada 2 orang lelaki. Pun jangan. Sebab Nabi melihat kedudukan Abu Zar Al-Ghifari ni tadi. Dan juga dikata jangan sekali-kali kamu menguruskan harta anak-anak yatim. Ini disebabkan Abu Zar Al-Ghifari adalah orang yang meninggalkan harta. Nanti kesian anak yatim tu, harta dia tak terurus dengan baik dan tak berkembang. Sebab Abu Zar sendiri bukanlah orang yang suka dengan harta. Dia meninggalkan harta. Dia hidup dia suka dengan tidak berharta. Abu Zar Al-Ghifari. Untuk dia sesuai. Untuk negara tak boleh. Untuk negara kena kayakan negara. Untuk diri sendiri amat sesuai. Untuk kita zuhud, tidak mengambil harta contohnya kecuali atas keperluan yang sekadar keperluannya, itu sesuai untuk diri kita. Tapi tak sesuai lah kalau kita nak rakyat kita semua jadi macam tu. Sebab tak semua orang dia macam tu. Jadi kita kena takbir negara dengan atas keperluan yang munasabah. Atas keperluan munasabah, bukan mengikut macam mana selera kita. Itu tak sesuai. Pernah juga berlaku dalam pemerintahan Islam. Dalam pemerintahan Islam, iaitulah ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan Ammar bin Yasir sebagai pemerintah di bumi Syam. Syam ni dulu kawasan jajahan Rom. Mereka ni dah biasa hidup mewah. Penduduk dia dah biasa hidup mewah. Jadi bila Sayyidina Umar melihat kemewahan yang berlaku kepada gubernur-gubernur dia, gubernur dia tu ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila dia tengok Muawiyah bin Abi Sufyan, dia tengok mewah sangat. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar telah menggantikan jawatan gubernur Muawiyah tadi kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni dia anak seorang hamba. Dia anak seorang hamba. Yasir, Sumayyah itu pun hamba. Jadi dia ni memang orang yang terkenal dengan orang yang sangat zuhud. Terkenal dengan orang yang sangat, orang kata, tidak mengambil dunia.
Masa dia sampai di Syam itu, orang tanya dia, tuan nak rumah yang sebesar mana? Sebab dia seorang gubernur. Dan duduk pula dalam gubernur bumi Syam. Muawiyah dia dah sebut dah. Muawiyah kata, di negeri Syam ni kita tak boleh buat macam di Madinah. Di negeri Syam ni, wahai Amirul Mukminin, orangnya standard. Maka kita kena style orang yang standard. Umar tak setuju dengan cara tu. Di Mekah boleh lah, tapi di Syam ni dia tak boleh sebab orang memang duduk dalam standard. Cuma ijtihad Sayyidina Umar, dia tak mahu orang Syam bermewah-mewah, maka dia hantar seorang pemimpin, itulah Ammar bin Yasir. Sepanjang tempoh pemerintahan Ammar bin Yasir ini, ialah satunya kita dapat melihat satu perkembangan yang baiklah. Rakyat Syam ni jadi orang sufi. Jadi orang yang bagus-bagus, tak mementingkan harta. Tetapi sebahagian daripada rakyat Syam ini memberontak, marah. Dan sebab itulah apabila Sayyidina Umar Al-Khattab meninggal dunia, kita tengok pintu-pintu fitnah terbuka dengan begitu luas. Dan walaupun dah digantikan balik dengan Muawiyah dan sebagainya, dari sudut lain kita tengok mereka menaruh dendam kepada orang Islam. Dan akhirnya di zaman Sayyidina Ali, Ammar bin Yasir ini dibunuh di Siffin oleh kumpulan yang dipanggil Bura. Dan ini pembunuhan yang berlaku dalam pemerintahan Islam. Dia bukannya Muawiyah yang hantar tentera tu, tak. Muawiyah tak hantar tentera pun. Yang datang menyerang Sayyidina Ali di Siffin itu adalah kumpulan Bura yang tidak berpuas hati dengan sistem pemerintahan Ammar bin Yasir, yang mereka rasa mereka tertekan dalam kehidupan tu. Sebab apa? Sebab mereka terpaksa hidup macam Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kata, aku nak rumah aku ni, kalau aku berdiri, atapnya kena kepala. Kalau aku baring, kaki dan kepala aku kena dinding. Bagus pemerintah yang macam ni. Tetapi dia tidak boleh, orang kata, menjadikan rakyat dia macam tu juga. Dia macam tu tak apalah. Cuma bila nak jadikan rakyat dia macam tu juga, dia jadi satu benda yang kesukaran pula bagi mereka-mereka yang telah diberikan oleh Allah kelebihan rezeki. So pemerintah ni dia patutnya pandai mengurus, dan bukan salah pemerintah Zuhud, tak. Tetapi pemerintah tu tak boleh terlampau macam Abu Zar. Dia kuat dari satu sudut ibadah dia, akhlak dia, tetapi dari sudut pentadbirannya dia agak kurang. Dia tak kisah orang nak maju ke, majulah. Kita hidup sederhana cukup. Kita hidup dalam keadaan yang orang kata dapat makan sekali pun sehari cukup lah, kan? Untuk diri sendiri bagus lah. Dia bukan salah kan, tapi dari sudut jadi pemimpin tu dia tak boleh hidup macam tu. Dia kena kayakan rakyat dia, dia kena bangunkan negara dia, dia kena takbirkan betul-betul bumi, ataupun makmurkan betul-betul bumi. Macam Rasulullah, pasar dia semua dikuasai sehingga Rasulullah menguasai pasar. Pertanian mesti kita kuasai sehingga pertanian tu kita kuasai. Bab-bab lain pun dalam bab kemajuan tu, walaupun orangnya zuhud, tetapi semua dikuasai oleh orang Islam. Mesti dikuasai oleh orang Islam. Bab teknologi dan sebagainya pun mesti dikuasai oleh orang Islam. Dan sebagainya lah. Itu seorang pemimpin dia kena berfikir macam tu. An Abi Zar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ala tasta'minuni fadaraba biyadihi ala mankibi summa qala ya Aba Zar innaka da'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Daripada Abu Zal Al-Ghifari, beliau berkata, saya berkata, ini saya memohon, wahai Rasulullah, mengapa Tuhan tidak mengangkat saya sebagai salah seorang daripada pemimpin?
Baginda menepuk bahu saya, kemudian berkata, wahai Abu Zar, sesungguhnya kamu adalah seorang yang lemah dalam pengurusan. Sedangkan sesungguhnya ia, yakni jawatan, merupakan satu amarah. Dan sesungguhnya ia adalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi sesiapa yang memangkunya ataupun yang memikulnya dengan benar dan menunaikan kewajipannya pada jawatan tersebut. Abu Zar sebagaimana kita tahu dia minta. Dia kata tak boleh ke pilihlah saya salah seorang daripada orang yang memegang jawatan. Jadi Nabi pegang bahu Abu Zar, topuk bahu Abu Zar. Dia kata, wah Abu Zar, kamu ni orang yang lemah dari segi pengurusan. Dari segi pengurusan kamu tak begitu cekap. Walaupun seorang yang baik, seorang yang soleh, seorang yang hebat, tetapi tak bagus dari segi pengurusan. Sedangkan kata Rasulullah, jawatan ini dia merupakan satu amanah. Jawatan ini merupakan satu amanah. Macam mana seseorang itu bila memegang jawatan, dia dapat menunaikan semua hak-hak. Dan ini satu benda yang sukar. Bagi orang yang lemah dari segi pengurusan, sukar untuk menguruskan, memenuhkan semua hak-hak rakyat dia ataupun kerajaan dia. Dan sesungguhnya ia adalah nadamah, khizyun wa nadamah. Dia merupakan satu bentuk kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Pemimpin ni kalau dia tak jalankan amanah, dekat akhirat dia menyesal dan dia akan menjadi hina di akhirat nanti. Kecuali bagi siapa yang memikulnya dengan benar dan menunaikan kewajipan pada jawatan tersebut. Kalau dia pikul dengan baik, baru boleh. Sebab jawatan pemimpin ini, dia kena diuruskan dengan betul-betul adil dan betul-betul dengan baik. Sayyidina Umar, semasa dia memegang jawatan itu, tidak ada waktu tidur untuk dia, kecuali sampai saat dia tertidur. Tidak ada waktu tidur untuk dia. Maknanya dia baru nak bangun dah duduk balik sebab takut ada lagi amanah yang belum ditunaikan untuk hari itu. Risau. Jadi menyebabkan Sayyidina Umar ini sepanjang hayat dia banyak tidur dalam keadaan duduk. Tidur dia dalam keadaan duduk banyak daripada tidur dalam keadaan baring. Sebab risaukan ada lagi yang belum diselesaikan. Waktu malam, kalau rakyat biasa kita boleh bertahajud ataupun boleh je kita tidur, tak jadi salah. Sebab tahajud pun sunatnya. Boleh je kita tidur. Tapi Sayyidina Umar tak boleh nak tidur sebab dia pemimpin. Dia kena tahu ada tak rakyat dia yang tak makan lagi. Dia kena tahu ada tak rakyat dia yang sakit. Ada tak rakyat dia yang dalam keadaan yang susah. Dia kena berjalan. Dan ternyata bila Sayyidina Umar melakukan perjalanan-perjalanan di waktu malam, dapat dia menyaksikan bahawa rupanya rakyat dia ada yang memasak batu sebab nak bagi anak dia tenang supaya tidur. Sebenarnya masalah kemiskinan, masalah kesusahan, dia bukan berlaku di zaman tu je. Zaman ni pun berlaku. Jadi tak patut seorang pemimpin tidur dalam keadaan rekod, duduk dalam keadaan yang senang, sedangkan ada rakyat yang tak makan malam tu. Tak patut juga seorang pemimpin boleh rasa tenang, rasa seronok, rasa enjoy, rasa selesa. Ada rakyat yang susah. Ada rakyat yang orang kata menderita. Semua ini akan dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya tak ada orang sebenarnya yang berani mengangkat diri dia ataupun menyuruh diri dia diangkat menjadi pemimpin. Tak ada orang. Tetapi dia satu kewajipan yang mesti ada, maka yang hanya ada adalah orang yang dipaksa jadi pemimpin. Yang dia tu disuruh jadi pemimpin. Diputuskan oleh ahli syura untuk dia tu jadi pemimpin.
Orang yang nak pilih jadi pemimpin ni, boleh katakan kalau dia cerdik, tak mahu dia ataupun takkan nak jadi. Sekalipun kalaupun dia diancam untuk dibunuh, dia tak mahu. Tapi oleh kerana tanggungjawab mesti ada dan sebagainya dan diputuskan oleh ahli syura dia kena memimpin, maka barulah ada ataupun barulah dilantik, barulah dia terima jawatan itu kerana dipaksa. Dipilih dan dipaksa untuk jadi pemimpin. Saja-saja nak sorong kepala tu tak. Sebab Sayyidina Umar sendiri dia kata, aku risau dekat akhirat nanti, takut kalau kambing akan mempersoalkan aku. Kambing mempersoalkan dia, kenapa tak dibuat jalan untuk kambing? Untuk supaya tak berlanggar dengan orang. Itu pun akan, semua orang risau, dia akan ditanya. Ada setengah-setengah keadaan Sayyidina Umar yang memasakkan masakan. Sehingga dia ambil ridak dia minta makcik tu tulis dekat situ supaya dia tidak akan mendakwa Umar di hari akhirat nanti. Ada yang waktu malam perempuan-perempuan yang orang kata merintih. Kenapa? Sebab Sayyidina Umar hantar suami-suaminya pergi berjuang. Lama tak balik. Sehingga Sayyidina Umar balik tanya dekat anak dia Hafsah, berapa lama orang perempuan boleh bertahan tak ada suami? Kan? Kita pun serupa juga. Ada yang suami dekat Johor, isteri dekat Perlis. Semua tu akan dipersoalkan. Itu baru benda-benda kecil-kecil lagi. Belum hak Allah, hak Rasul je lagi. Banyak lagi sebenarnya yang akan ditanya. Jadi kalau orang tu lemah, tak tegas, tak cekap dalam pentadbiran, maka tak sepatutnya dia mengambil jawatan. Apalagi meminta jawatan. Lagi tak patut. Seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innakum satukhrisuna ala al-imarati wa satakunu nadamata yaumal qiyamah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan bersungguh-sungguh menginginkan jawatan, sedangkan jawatan itu akan menjadi sesalan pada hari kiamat. Nanti kata Rasulullah, datang golongan yang sungguh-sungguh betul, berkempen siang malam supaya dia dilantik menjadi pemimpin. Sungguh-sungguh betul dia. Okay, nanti akan ada. Sedangkan kata Nabi, jawatan itu sebenarnya tak lain hanyalah menjadi satu penyesalan untuk dia di hari kiamat, disebabkan orang yang meminta jawatan ini adalah orang yang sebenarnya tidak mampu menjalankan amanah. Orang yang meminta jawatan sebenarnya adalah orang yang tidak mampu menjalankan amanah. Sebab amanah tu terlalu besar dan terlalu berat. Hanya orang-orang yang diberi jawatan ataupun diputuskan untuk dia memegang jawatan yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah tersebut. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi faqala ahaduhuma ya Rasulullah amirna ala ba'di ma wallaka Allah azza wa jalla wa qala al-akharu misla dhalik faqala sallallahu alaihi wasallam inna wallahi la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alaih. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Musa al-Ash'ari ni satu hari dia bersama dengan dua orang lelaki, saya dan dua orang lelaki daripada anak bapa saudara saya.
menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya Abu Musa Asy'ari ni orang yang dekat dengan Nabi. Ada dua orang lelaki daripada anak saudara bapa dia. Jadi ikut Abu Musa Asy'ari untuk orang kata bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma, berkata salah seorang daripada dua lelaki tadi, ya Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallaka Allah azza wa jalla. Lantiklah saya ni, dia kata, sebagai orang yang menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah azza wa jalla kepada kamu. Lantiklah saya, katanya, menjadi salah seorang daripada pemimpin yang dilantik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta jawatan. Wa qala al-akharu, berkata pula orang yang kedua, misla zalik, serupa dengan orang yang pertama. Lantik juga saya Rasulullah, berilah saya satu jawatan Rasulullah. Satu jawatan, bagilah kat saya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wallahi la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alahu. Sungguh demi Allah, kami sama sekali, kata Nabi, tidak akan memberikan jawatan ini kepada orang yang memintanya. Nabi cakap terus ya, sungguh demi Allah, kami tak akan beri jawatan ini kepada orang yang memintanya. Orang yang nak minta jawatan ni, sorry lah, tak boleh dia bagi. Atau seseorang yang menginginkan, atau ahadan harasa alai, atau seorang yang nak sangat dengan jawatan tu, kami tak akan bagi. Nabi kata kami tak akan bagi orang yang nak sangat jawatan ni. Kenapa? Sebab jawatan ni kalau dia dilantik ataupun diusulkan supaya dia memegangnya, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia sendiri yang meminta, orang kata telinga sangat nak jadi pemimpin, dia sendiri nak sangat jadi pemimpin, kempen supaya dia dijadikan pemimpin, maka Allah akan membiarkan dia. Kalau Allah membiarkan dia dengan jawatan yang begitu berat itu, maka jawatan itu sukar untuk dipenuhi amanahnya dan biasanya menjadi sesuatu yang menyesalkan dia di akhirat nanti. Jadi hadirin yang dimaksudkan, semua hadis-hadis ini nak menunjukkan kepada kita bahawa yang pertamanya, jangan kita bagi jawatan pemimpin itu kepada orang yang lemah. Jangan. Sekalipun dia soleh, sekalipun dia bagus, di sudut agama dia bagus, di sudut orang kata akhlak dia bagus, cuma di sudut pentadbirannya dia tak bagus, jangan dibagi. Dan yang kedua, jangan juga dibagi jawatan ini kepada orang yang nak sangat jawatan tu. Dia teringin sangat nak jawatan tu. Jangan dibagi. Dan juga jangan dibagi kepada orang yang minta jawatan. Sebab dua jenis orang ni, kalau dia meminta ataupun nak sangat sampai lobby supaya dia dapat jawatan itu, dia akan dibiarkan oleh Allah. Dan kalau Allah membiarkan dia, maka sukar untuk dia meminta ataupun melaksanakan jawatan tu. Yang bagusnya macam mana? Yang bagusnya macam mana? Maka seterusnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyusun bahawa dalam urusan memilih dan dalam urusan orang kata melantik jawatan itu, patutnya dia berlaku melalui masyuarah, melalui masyarakat dia. Kita sekarang ni, kita macam tak ada masyarakat tu sebenarnya, tapi sebenarnya ada masyarakat tu. Maknanya mana-mana ahli ataupun mana-mana pertubuhan politik, yang nak jadikan Islam tu sebagai dasar pemerintahan dia, maka perlu ada di sana kumpulan ahlul hilli wal iqli, kumpulan orang yang cerdik,
yang boleh merungkai dan mengikat semula. Mengikat dan merungkai semula. Orang-orang yang bagus, orang-orang yang ada buah fikiran. Dan mereka ini akan bermasyarakat. Dan daripada masyarakat mereka itulah nanti akan menyebut siapakah wakil-wakil yang sepatutnya dilantik untuk menjadi pemimpin. Cuma proses kita memang macam tu lah. Bila dah diletakkan calon, memang calon akan berkempen lah. Cuma sebelum nak diletakkan satu-satu calon itu, dianya memang dipilih dan disuruh untuk memegang jawatan. Walaupun belum menang lagi. Tapi parti dah bermesyuarat menyuruh dia. Maka dia itulah yang sepatutnya diambil untuk jadi pemimpin. Jangan kita angkat pemimpin yang ahli syuranya tak memutuskan dia. Tapi dia rasa dia lebih layak. Dia rasa dia yang patut memimpin. Dia pun bertanding juga mencalonkan diri dia. Yang ini sebenarnya kalau kita pilih, kalaupun dia tu memang ada rekod yang bagus, tapi selepas tu jadi tak bagus. Kenapa? Sebab Allah biarkan dia dengan cara dia sendiri. Sebab tu Allah berfirman, wasyawirhum fil amr. Bermaksud, dan hendaklah kamu bermasyarakat dalam urusan pemerintahan itu ataupun urusan yang besar itu. Jadi kena ada ahli syura ni. Ahli syura ni sepatutnya dia bukan orang yang ada kepentingan dalam bab dunia ni lah, tapi dia ada kepentingan dengan menjaga agama Allah dan negara. Dia ada kepentingan itu je. Jadi ahli syura ni penting. Patutnya dilantik ahli-ahli syura dalam sesuatu, yalah, kita di Malaysia ni sistem kita sistem demokrasi dan sistem kita pula menghantar calon. Saja-saja nak dipilih lantik orang tu jadi pemimpin tak boleh. Dia kena menang. Dia kena menang dalam pilihan raya, nanti baru dilantik. Maka setiap calon yang nak dilantik itu sepatutnya diputuskan oleh ahli syura, bukan diambil daripada orang yang menawarkan diri. Saya nak. Jangan. Kita cari daripada ahli syura. Tapi kalau kita nak melantik orang kata calon-calon yang lebih berlayak setelah ahli-ahli politik ni tak ada orang kata calon yang bagus. Kita sendiri nak melantik pula. Perlu diwujudkan dalam satu qaryah itu ataupun dalam satu dun ke dalam satu parlimen ke ahli syura ni. Dan ahli syura tu melantik. Mana yang sepatutnya dilantik. Kita ada AJK masjid, kita ada imam, kita ada ketua kampung dan sebagainya. Mereka tu mencalonkan. Itu lagi bagus. Sehingga kita dapat pemimpin yang betul-betul kita nak. Bukan dia nak. Bukan dia tergeh-geh nak. Kalau dia yang nak, nanti jawatan tu jadi beban kepada dia. Dalam surah Syura disebut wa amruhum syura bainahum. Sedang urusan mereka diputuskan melalui masyarakat di antara mereka. Dan dalam suratul A'raf disebut wa ana lakum nasihun amin. Dan aku ini Nabi Hud hanyalah pemberi nasihat yang dipercayai bagi kamu. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, yang ini hadis yang popular yang kita selalu baca dalam matan arba'in tu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami yakni para sahabat bertanya, kepada siapa? Wahai Rasulullah, baginda menjawab, kepada Allah, ini dengan mentaati perintah Allah. Dan Rasulnya, ini mentaati sunnah Rasulnya. Dan para pemimpin ini orang Islam yang menegur dan menasihatinya. Dan orang awam dalam kalangan mereka, yakni dengan amal ma'ruf dan nahi mungkarnya. Anjarul Al-Bajali radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah.
wan nushi li kulli muslim. Kata Jarir Al-Bajali radhiyallahu an, saya telah berbai'ah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Ini cara dia kena ada mesyuarat dia. Sebab tu kalau orang lelaki bermusafir, walaupun 3 orang kena dimasyuarahkan untuk dilantik seorang daripada mereka itu sebagai pemimpin. Mesti ada. Kena lantik. Jadi pemimpin ni sepatutnya dilantik ataupun dicadangkan oleh orang yang cerdik. Bukan dia sendiri yang mencadangkan diri dia supaya dilantik diri dia menjadi pemimpin. Itu salah. Sebab kalau dia sendiri yang mencadangkannya, itu yang disebut oleh Nabi, kami tak lantik orang yang mencadangkan diri dia untuk jadi pemimpin, dan kami juga tak lantik orang yang sangat-sangat nak. Dia nak sangat, teringin sangat nak jadi pemimpin, kami tak lantik dia. Begitu juga kami tak lantik orang-orang yang lemah. Jadi ini panduan untuk kita tengok macam mana sepatutnya berlaku kepada negara-negara Islam supaya pemimpin yang dilantik itu betul-betul berkualiti. Begitu bagus. Sebab satunya kita sayang dekat dia. Kalau dia jadi pemimpin sedangkan dia lemah dari segi pengurusan, nanti dia tetap akan ditanya oleh Allah dan akan diazab dan akan menjadi penyesalan untuk dia. Yang kedua ni, kita sayang juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ni patutnya hidup dalam keadaan yang aman dan hidup dalam keadaan yang orang kata dapat ditadbir dengan baik. Semua tu berpunca daripada pemimpin. Kalau pemimpin itu tak bagus, maka tak baguslah rakyat ni. Jadi rakyat ni akan hidup di bawah pemimpin yang bagus tadi, barulah dia dapat rasa nikmat kebagusan itu. Macam mana apabila Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi pemimpin, orang rasa seronoknya hidup dalam negara itu. Rasulullah tambah lagi lah, sehingga Allah menggambarkan fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dia pemimpin yang bagus ni, kita hidup ni, kita bangkit pagi, kita rasa nikmat bersaudara. Itu kita dipimpin oleh pemimpin yang bagus. Tapi kalau kita dapat pemimpin yang bagus, pagi-pagi kita nak kira gaduh je. Bangkit tidur nak kira gaduh. Hari ni nak gaduh dengan siapa pula? Kalau kita dapat pemimpin yang bagus, kita akan rasa seronok. Hidup tu rasa macam bersaudara. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Kita bangkit tidur, kita rasa macam hidup tu ada rasa nikmat bersaudara dia tadi. Jadi nak dapat macam tu, memang orang Islam ni kena ada ahli syura dia dalam sesebuah kampung dia ataupun dalam sesebuah masyarakat dia, kena ada. Cuma sekarang ni kebanyakannya mengikut parti politik lah. Ikut parti politik pun kalau ada ahli cerdik pandai dia, ada ahli syura dia, insya-Allah yang terlantik nanti orang yang bagus. Orang yang bagus dan orang yang elok. Sebab itulah pentingnya adanya kesatuan ummah, adanya nasihat menasihati antara satu sama lain, supaya akhirnya menatijahkan sebuah kerajaan yang bagus, yang aman, yang damai, yang boleh kita orang kata hidup dalam keadaan bersaudara, dalam keadaan orang kata seronok, kan? Dalam keadaan yang boleh menjalankan perintah Allah SWT. Hadirin yang berkasihan, sekarang itu yang boleh saya kongsikan pada malam ni daripada beberapa hadis baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat sedikit pengajaran daripada apa yang Nabi sebut dalam bab kepimpinan ni, dan mudah-mudahan negara kita sentiasa mendapat pemimpin yang di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala melalui orang kata proses-proses yang dikehendaki oleh Allah Rasul, insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah itu kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fi ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fi ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.